Silakan Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وعلمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا اللهم يسر ولا تعسر رب تمم بالخير اللهم افتح علينا فتوح العارفين وفقنا توفيق الصالحين اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا اللهم اجعلنا من السعداء المقبولين ولا تجعلنا من الأشقياء المردودين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين أما بعد إن شاء الله kita sambung balik pengajian kitab Bulughul Maram yang dikarang oleh Al-Imam Al-Hafidh Ibn Hajar Al-Asqalani yang membincangkan berkenaan dengan hadis yang berkait dengan hukum hakam. Anjuran Masjid Abidin, Masjid Negeri Terengganu. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita masih lagi dalam perbincangan berkenaan dengan sedekah. Yang mana pada minggu lepas kita cerita ataupun kita baca hadis yang mana Nabi SAW menyebut bahawasanya sedekah, zakat tidak selayak bagi keluarga Muhammad. Kerana zakat tersebut adalah daki kepada harta manusia. Kerana kita, apabila kita ada harta, maka harta yang kita ada itu ada kekotoran. Maka mesti kita kena bersihkan kekotoran tersebut dengan zakat. Zakat adalah suatu benda yang membersihkan harta kita. Ketika harta kita ada kekotoran, maka kita bersihkan harta kita dengan zakat. Jadi oleh kerana zakat adalah daki-daki daripada harta manusia, maka tidak layak bagi orang yang mulia, iaitu keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengambil zakat. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Setengahnya katanya wa an Jubair bin Mut'im radhiyallahu anhu qala mashaitu ana wa Uthman bin Affan radhiyallahu anhu ila an-nabi sallallahu alaihi wasallam faqulna ya Rasulullah a'tayta bani al-Muttalib min khumus Khaybar wa taraktana wa nahnu wa hum bi manzilatin wahidah faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam innama banu al-Muttalib wa banu Hashim syai'un wahid rawahul Bukhari. Baik. Jadi hadis ni katanya daripada Jubair bin Mut'im, seorang sahabat Rasulullah. Kena ingat, antara sahabat Rasulullah nama dia Jubair bin Mut'im. Jubair anak lelaki kepada Mut'im. Jadi kita kena ingatlah nama-nama sahabat. Ni penting kita ingat. Masalah kita ni nama-nama orang yang tidak mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala banyak dalam kepala otak kita, tetapi nama orang yang mulia di sisi Allah seperti para sahabat adalah orang yang mulia di sisi Allah, tapi kita tak ingat sekarang pun nama sahabat, cerita sahabat pun kita tak ingat, siapa sahabat pun kita tak tahu. Ni memang cukup maksudnya mengecewakan lah orang Islam tapi tidak mengetahui sejarah orang-orang yang mulia yang radhiyallahu anhum wa radu'an. Allah Ta'ala redha kepada mereka itu dan mereka itu redha kepada Allah, para sahabat. Jadi kita kena ingat antara sahabat nama dia Jubair bin Mut'im, yang mana Jubair bin Mut'im adalah seorang sahabat daripada puak Muhajirun. Dia adalah daripada puak Muhajirun. Dia di antara puak Muhajirun. Dan dia adalah daripada puak Quraisy, anak beranak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan
daripada Jubair bin Mut'im menceritakan aku dan Uthman bin Affan. Uthman bin Affan juga sahabat Rasulullah, menantu Rasulullah. Berapa anak perempuan yang Rasulullah yang nikah dengan Uthman bin Affan? 2 orang. Yang pertamanya Ruqayyah, yang keduanya Ummu Kulthum. Baik. Dia berjumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka dia khabar kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, engkau telah memberi kepada Banil Muttalib, anak cucu kepada Muttalib, daripada 1/5 Khaybar, 1/5 harta ghanimah yang dapat dalam peperangan Khaybar. Peperangan Khaybar. Khaybar ni adalah satu penempatan Yahudi. Yang mana puak-puak Yahudi Khaybar dia banyak piti. Yahudi kaya, dia banyak piti Yahudi. Jadi tidak jauh lah daripada Madinah tu. Tapi tak jauh pun jauh juga. Ada penempatan Yahudi yang dinamakan sebagai penempatan Yahudi, nama dia Khaybar. Tapi oleh kerana Yahudi ni mengkhianati janji. Beberapa kali dia berjanji dengan Rasulullah dan dia mengkhianati janji. Mengkhianati janji ni yang membahayakan nyawa. Bukan membahayakan harta saja, sampai ke membahayakan nyawa. Maka Allah Ta'ala memerintahkan supaya memerangi mereka. Pada peringkat awal mereka, puak Yahudi Khaybar bertahan dan dia mempunyai banyak senjata. Tapi kemenangan berpihak kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pasti memang begitu. Maka adalah dapat harta ghanimah, dapat harta ghanimah. Yang mana harta ghanimah tersebut dapat kepada Rasulullah sebanyak 1/5. 1/5 daripada harta ghanimah banyaklah. Yang mana 1/5 tersebut Rasulullah bagi kepada siapa? Banul Muttalib. Rasulullah bagi kepada Banu Hashim dan Banu Al-Muttalib. Jadi apabila Rasulullah bagi kepada Banu Hashim dan Banu Al-Muttalib, maka Jubair bin Mut'im dengan siapa? Dengan Sayyidina Uthman bin Affan minta jugalah. Sebab dia ada hak juga, dia kata. Kerana dia ada hak sebab dia keluarga Rasulullah juga. Faham? Jadi hak yang 1/5 Rasulullah bagi kepada Bani Hashim, Bani Muttalib. Oh, jadi Rasulullah bagi kepada keluarga dia. Jadi aku ada hak lah. Lagi minta Rasulullah kepada Bani Muttalib bagi Rasulullah. Tapi mu tak bagi kepada kami. Sedangkan kami dengan Bani Muttalib nisbah kepada engkau bimanzilatin wahidah, 1 martabak. Kita cerita dah minggu lepas 1 martabak. Cerita dah. Tak lagi kan? Cerita dah lagi 1 martabak lagu mana? Okey, begini 1 martabak kita kena nak faham. Sekarang ni kita kena tahu bagaimanakah jalur nasab Nabi sallallahu alaihi wasallam dulu. Kita kena tahu titih waris. Cakap kita mana? Titih Rasulullah dulu. Muhammad bin Abdullah, Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdi Manaf. Okey, tengok Muhammad bin Abdullah, ayah dia Abdullah, bin Abdul Muttalib, datuk dia Abdul Muttalib, bin Hashim, moyang dia Hashim. Lepas tu bin Abdi Manaf. Abdi Manaf ni moyang dia jugalah. Atas tu lagi. Abdul Manaf dia mempunyai 4 orang anak lelaki. Dia Abdul Manaf mempunyai berapa orang anak lelaki? 4 orang. Yang pertamanya adalah Abdul Syams, yang keduanya Naufal. Yang pertama dia Abdul Syams, yang keduanya Naufal, yang ketiganya Muttalib, yang keempatnya Hashim. Yang pertama dia Abdul Syams, yang keduanya Naufal, yang ketiganya Al-Muttalib, bukan Abdul Muttalib, Muttalib. Al-Muttalib, yang keempatnya Hashim. Okey, boleh. Berapa orang 4 orang anak dia. Tengok apa dia? Anak dia berapa orang? 4 orang. Maka muslimin-muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, anak cucu kepada Abdul Syams dinamakan sebagai Bani Abdi Syams. Okey, dinamakan sebagai dia Bani Abdi Syams. Dia kenapa kau sapa ke ni Bani Abdi Syams? Ni sebab begini, sebab seorang yang terkena ada sumbangan dia, maka pasti dia ada sumbangan dia, ada kekuatan dia, maka dia ada kumpulan dia. Okey, boleh faham? Jadi Abdul Syams, anak cucu dia nama Bani Abdi Syams. Sayyidina Uthman daripada keturunan Bani Abdi Syams. Daripada keturunan mana?
Bani Abdi Syams. Okey. Lepas tu yang keduanya Naufal. Naufal dia ada anak cucu dia. Maka anak cucu Naufal, nama dia mana? Bani Naufal. Jubair bin Mut'im daripada Bani Naufal. Rasulullah daripada Bani Hashim. Ingat dah tadi ya? Bani Hashim. Rasulullah daripada Bani Hashim. Jadi, muslimin-muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengar model. Kalau Rasul dapat harta ghanimah, tiba-tiba Rasul bagi kepada dia bagi kepada keluarga dia, maksud keluarga dia sini adalah anak cucu kepada Abdul Muttalib. Maka bermakna keluarga hak yang atas, kata aku tak ada hak lah. Sebab dia bagi keluarga hak yang lebih dekat. Nampak tak? Boleh faham tak? Keluarga hak yang lebih dekat. Jadi kita, gini, kita ada duit. Contoh, kita bagi kepada adik-beradik kita. Sepupu sepapak kita, kata, tak apa lah, bagi adik-beradik dia je. Kita ada hak lah. Tapi kalau kita bagi kepada sepupu sepapak, tapi ada sepupu hak tak dapat. Sepupu bagi minta lah. Bunyi kata, demo bagi fitnah ke sepupu sepapak. Dah menak kau Sebab sepupu sepapak demo juga. Okey, boleh faham tak? Jadi, Rasulullah bukan bagi kepada Banu Hashim sahaja. Bukan Rasulullah bagi juga kepada benda Banul Muttalib. Jadi apabila Rasulullah bagi juga kepada Banul Muttalib daripada 1/5 harta Khaybar, maka bermakna Banu Abdi Syams, Bani Naufal, dia kata mana? Oh, kalau begitu, kami yang berhak juga dah. Sebab kami dengan Banul Muttalib, nisbah kepada Rasul adalah satu martabak. Jelas tak? Jelas tak? Nisbah kepada mana? Rasulullah satu martabak. Maka ketika tu, faham? Maka ketika tu, dia jumpa dengan Rasulullah. Siapa? Jubair bin Mut'im dengan Uthman bin Affan radhiyallahu anhu jumpa dengan Rasulullah. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Innama Banul Muttalibi wa Banu Hashim syai'un wahid. Sesungguhnya Banul Muttalib dan Banu Hashim adalah suatu yang satu. Jadi bermakna ketika Rasul kata suatu yang satu, jadi bermakna Rasul mengeluarkan Banu Abdi Syams dengan Banu Naufal. Okey, boleh faham? Jadi aku bagi kepada Banu Hashim, tapi aku bagi juga kepada Banu Muttalib sebab Banu Muttalib dengan Banu Hashim adalah satu benda sahaja. Faham? Jadi Bani Naufal dengan Bani Abdi Syams lain. Okey, jelas tak? Pada anak-anak dia sebab benda. Sebab Rasul melihat kepada sokongan, perjuangan Banul Muttalib sekali dengan Banu Hashim. Start daripada zaman jahiliyah lagi sehingga datangnya Islam. Maksudnya sentiasa bergabung. Okey, boleh faham? Jadi hak yang kuat menyokong Rasulullah, hak yang mempertahankan Rasulullah ketika musyrikin Mekah duk kata ke Rasul, buat kepada Rasul, siapa? Banu Hashim dan Banu Al-Muttalib. Walaupun kebanyakan mereka itu tidak beriman kepada Rasul, tapi mereka yang mempertahankan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Okey, jelas. Selagi kita nak cerita selagi, ni boleh juga kita cerita ni sambil-sambil je, walaupun tidak bersangkut paut dengan apa yang kita bincang. Kan kita kan bahasa ni kan Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim. Okey, boleh faham? Jadi bermakna Abdul Muttalib anak lelaki kepada Hashim. Hashim ada adik lelaki dia nama Al-Muttalib. Al-Muttalib ni adik kepada Hashim. Al-Muttalib adik kepada siapa? Hashim. Jadi Al-Muttalib dengan Abdul Muttalib ni, Al-Muttalib dengan Abdul Muttalib kira kan dia? Pak dara dengan anak dara. Abdul Muttalib bukan nama dia Abdul Muttalib. Bukan nama dia Abdul Muttalib. Apa makna Abdu? Hamba Muttalib. Dengar boleh. Mana jadi cerita. Hashim, dia berkahwin, ada beberapa orang isteri. Antara isterinya adalah seorang perempuan daripada penduduk Madinah. Daripada Bani Najjar. Jadi Rasulullah ketika Rasul pergi di Madinah saat itu, sebenarnya Rasul mempunyai keluarga di sana. Sebab antara salah seorang daripada isteri ataupun antara isteri kepada Hashim adalah seorang perempuan daripada penduduk Madinah. Nampak? Tetapi apabila dapat Hashim, apabila dapat Abdul Muttalib ni, Abdul Muttalib ketika tu kecil lagi, tiba-tiba Hashim mati. Hashim ketika tu dia pemimpin lah keluarga dia.
Hashim ketika itu dia menjadi pemimpin bagi keluarga dia. Bila dia mati, maka mak balik kampung, bawa anak dia balik kampung. Maksudnya balik mana? Balik Madinah. Dah tok lelaki mati dah. Hidup kampung orang, balik kampung dia. Maka apabila meningkat dewasa dah sikit, Muttalib ni dia teringat kepada anak dara. Oh, dia kata kena ambil anak dara ni. Anak dara dia kena ambil buat bagi Mekah. Dia ambil. Bila orang main Mekah, orang tanya siapa Dia kata hamba-ku. Maka akhirnya orang kata hamba dia Abdul Muttalib, hamba kepada Muttalib. Nama dia bukan Abdul Muttalib, nama dia Syaibatul Hamdi. Nama kepada Datuk Rasulullah adalah Syaibatul Hamdi. Kenapa kau nama dia Abdul Muttalib? Sebab Muttalib adik kepada Hashim saat ni tu lah. Okey, tu kita cerita je ya. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Daripada hadis ni, Imam Syafi'i kata lagu mana? Imam Syafi'i kata keluarga Rasulullah adalah Banu Hashim dan Banu Al-Muttalib. Keluarga Rasul adalah Banu Hashim dan Banu Al-Muttalib. Dia keluarga Rasulullah bukanlah hanya anak cucu kepada Sayyidina Ali dan Fatimah. Bukan, maksudnya bukan hanya khusus kepada anak cucu Sayyidina Ali dan Fatimah. Bukan. Bahkan anak cucu Sayyidina Ali dan Fatimah, hak tu memang aula dah. Masih ada lagi golongan-golongan yang lain. Okey, jelas. Masih lagi ada orang lain. Antaranya adalah anak cucu kepada Banu Hashim dan anak cucu kepada Al-Muttalib, Banu Al-Muttalib. Baik, muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Okey, soalan ni. Okey, ada soalan lagi ya. Soalan ni. Di zaman kita masih lagi ada ke keluarga Rasulullah? Soalan, ada ke tak? Masih lagi ada. Walaupun suatu ketika dahulu di zaman pemerintahan Bani Umayyah, begitu juga di zaman pemerintahan Bani Umayyah, ramai keluarga Rasul dibunuh. Ramai keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dibunuh. Hanya tinggal beberapa orang saja. Keluarga Rasulullah, maksudnya anak cucu Rasul dibunuh. Sampai zaman satu pemerintahan dibunuh. Sebab apa? Sebab mereka takut bahawasanya keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengumpul pengikut, akhirnya mengambil kerajaan. Mana dibunuh, hanya tinggal beberapa orang sahaja keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi keluarga Rasul ramai. Sampai ke sekarang masih lagi ramai. Kalau di tempat kita, keluarga Rasul adalah Said dengan Syarifah. Di tempat kita, Tok Said, Syarifah, itu adalah daripada keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Selain daripada itu ada tak? Ada lagi. Banu Hashim dan Banu Al-Muttalib. Banu Hashim dan Banu Al-Muttalib. Dari mana mereka tinggal? Ada sebahagian daripada negara Arab dan ada berada di negara bukan Arab kerana mereka berhijrah suatu ketika dahulu. Mereka berhijrah, berpindah. Ada yang lari daripada cengkaman pemerintah yang ingin membunuh keluarga mereka. Akhirnya mereka lari, menyembunyikan identiti. Begitu berlaku dalam sejarah. Baik, muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi hak yang hidup di negara-negara Arab, hak yang jaga keturunan mereka, mereka mempunyai syajarah nasab. Apa maksud syajarah nasab? Benda pokok nasab dia. Dia jaga pokok nasab. Aku ni anak siapa, anak siapa, anak siapa, anak siapa, anak siapa, anak siapa. Siapa ke? Kalau pergi tanya budak di Yaman, kawan-kawan anak hak belajar di Yaman lah. Kalau tanya BIM dia boleh kebur. Saya nama sekian, base 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 sekian. Dia boleh kabur gitu. Kita kalau masyarakat Melayu kita ni dah ambil mana bab, dah ambil berat mana bab keturunan, melainkan hanya segelintir sahaja. Kita kadang-kadang siapa ke nenek moyang kita dah nak pergi dah. Amin bin Yusuf bin ni sakat sampai situ je, sakat situ dah nak pergi dah. Tak tahu dah. Kita begitu. Amin siapa berapa orang ni? Ingat? Amin bin Yusuf bin Muhammad. Ya dah lagi dah. Jap. Izzat bin Ayub. Benduk lagi. Dah ingat. Banyak tu je. Dah ingat dah. Mana? Okey, jelas kan? Jadi orang yang tidak boleh ambil zakat adalah Bani Hashim dan Bani Al-Muttalib, berpandukan kepada hadis ni. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Seterusnya, وعن أبي رافع رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث رجلا على الصدقة من بني مخزوم
فقال لأبي رافع اصحبني فإنك تصيب منها. قال حتى آتي النبي صلى الله عليه وسلم فأسأله، فأتاه فسأله فقال مولى القوم من أنفسهم وإنا لا تحل لنا الصدقة. رواه أحمد والثلاثة وابن خزيمة وابن حبان. Maksudnya daripada Abi Rafi'. Abi Rafi' adalah seorang sahabat Rasulullah. Dan dia adalah hamba abdi yang dimerdekakan oleh Rasulullah. Dia adalah dia bekas hamba abdi Rasulullah. Hamba abdi yang dimerdekakan oleh Rasulullah. Dia adalah bekas hamba abdi Rasulullah. Katanya bahawa Nabi SAW pernah mengutuskan seorang lelaki daripada kalangan Bani Makhzum. Bani Makhzum adalah di antara puak Quraisy. Antara puak Quraisy adalah Bani Makhzum. Bani Makhzum lah yang menyeksa Sumayyah. Yasir, Ammar, sampai kemati Sumayyah, Bani Makhzum. Sebab Sumayyah adalah hamba abdi dia. Hamba abdi Bani Makhzum. Maksudnya hamba abdi yang dimiliki oleh seorang lelaki daripada Bani Makhzum. Bani Makhzum ni di antara mana? Orang Arab Quraisy. Anak beranak Rasulullah je. Jadi ada seorang lelaki daripada Bani Makhzum, Rasulullah hantar dia. Rasulullah utus dia untuk memungut zakat. Dia jadi amil. Dia amil dulu pungut zakat lah. Lain ni pun sama juga. Amil pungut zakat sama juga. Jadi dihantar seorang lelaki daripada puak Bani Makhzum untuk pungut zakat. Lalu laki-laki itu berkata kepada Abu Rafi', temanilah aku, kerana kamu pun nanti akan memperolehi bahagian daripada zakat. Jadi Bani Makhzum bila dia amil maka ada bahagian dia. Ada bahagian dia daripada zakat. Ada bahagian dia. Jadi amil ada bahagian dia yang akan diberikan kepada dia. Maka dia ada pergi seorang, dia ajak seorang lagi, ajak teman. Dia ajak teman, ikut aku. Macam jak pergi kedai. Boleh tak nak pergi ke perang? Gitu lah. Dah main teman. Kayak gini boleh tak akan nasib buku. Okey, sama juga. Seorang lelaki daripada Bani Makhzum ketika Rasulullah utus dia untuk pergi kutip zakat, dia pun ajak seorang Abi Rafi'. Dia kata kalau mu pergi, boleh tak kan? Ada kat bahagian mu kat pergi. Kata dia. Maka Abu Rafi' menjawab. Abu Rafi' menjawab lagu mana? Nanti dulu. Sehingga aku mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam, aku bertanya kepada Rasulullah. Maksudnya bila diajak Abu Rafi' kata nanti dulu aku nak pergi jumpa dengan Rasul, nak tanya Rasulullah dulu. Nak tanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah. Ni suatu benda yang cukup bagus. Suatu benda yang cukup bagus. Suatu perkara yang cukup bagus. Jadi oleh kerana dia melihat kepada ihsan Rasulullah kepada dia, sehingga kan apa tindakan dia sekalipun dia akan berbincang dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ini sebenarnya adab yang perlu dimiliki oleh seorang anak terhadap ayah ibu bapa dia, seorang anak murid terhadap guru dia. Dia tidak boleh buat sesuatu benda melainkan kena berbincang. Tanya dulu ibu bapa dia, tanya dulu benda guru dia. Tengok sebagaimana yang dilakukan oleh siapa? Abu Rafi'. Dia pergi jumpa dengan Rasulullah. Maka dia pun tanya Rasulullah. Apabila ditanya, maka Rasulullah kata lagu mana? Maka baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, bekas hamba abdi bagi sesuatu kaum adalah sebahagian daripada mereka.
Dan sesungguhnya kita tidak halal bagi kita oleh sedekah. Sesungguhnya bekas hamba abdi adalah daripada kaum tersebut. Bekas hamba abdi bagi suatu kaum, dia adalah daripada kaum itu. Dia ni hamba abdi aku. Apabila aku merdeka dia, dia adalah daripada kumpulan aku. Okey, dia faham? Jelas tak? Dia adalah hamba abdi aku. Apabila aku merdeka dia, masih lagi ada hubungan di antara aku dengan dia. Sebab itulah kita dalam bab faraid, kita ada di antara sebab yang membolehkan seseorang mengambil pusaka adalah wala'. Kalau kita wala', jadi ada hubungan. Jadi walaupun dia bukanlah bernasab dengan nasab Rasulullah, tetapi oleh kerana dia pernah dimiliki oleh Rasulullah dan dia dibebaskan oleh Rasulullah, maka dia adalah daripada kaum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah mulianya hamba Rasulullah sebab dia adalah daripada daripada kaum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi tidaklah sampai kedudukan dia seperti orang yang bernasab dengan nasab Rasulullah, bukan sampai pada tahap tu. Tapi mulialah dia. Sebab Rasul kata lagu mana? Maulal qaum min anfusihim. Bekas hamba abdi bagi sesuatu kaum adalah daripada mereka itu. Dan sesungguhnya tidak halal bagi kami sedekah. Tidak halal bagi kami sedekah. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka berpandukan kepada hadis ini, sebahagian daripada ulama fiqh mengatakan bekas hamba abdi kepada Bani Hashim dan Bani Al-Muttalib juga tidak dapat menerima zakat. Tetapi dalam masalah ni ulama sebenarnya berbeza pandangan. Sebenarnya ulama berbeza pandangan. Sebenarnya dalam masalah ni ulama berbeza pandangan. Adakah bekas hamba abdi bagi Bani Hashim, Bani Al-Muttalib, dia mengambil hukum sebagaimana hukum Bani Hashim dan Bani Al-Muttalib? Di sini berlaku perbezaan pandangan. Sehingga dalam mazhab Imam Syafi'i sendiri berlaku perbezaan pandangan. Sebahagian daripada ulama mengatakan ya, tidak boleh ambil zakat. Sebahagian yang lain mengatakan boleh ambil zakat. Berlaku khilaf. Pandangan mu'tamad dalam mazhab Imam Syafi'i adalah tidak boleh ambil zakat. Namun ada pandangan yang kedua mengatakan boleh ambil zakat. Dan apa Rasul kata dalam hadis ni? Bekas hamba abdi bagi satu kaum adalah daripada kaum. Sesungguhnya kami tidak halal bagi kami zakat. Apa Rasul kata begitu? Kata ulama, dalam hadis ni Rasul tidak larang pun dia ambil zakat. Cuma Rasul nak kabur lagu mana? Mung adalah daripada kaum aku. Kami, keluarga Rasulullah, tidak halal zakat. Sebaik-baiknya, mudah ayah ambil. Tetapi bukanlah bermaksud ni atas pandangan sebagai ulama. Bukan maksud Rasul larang ni. Kami memang tidak halal. Kami. Tapi mung daripada kami. Tapi tak ada dalam hadis ni Rasul larang dia ambil. Okey, boleh faham? Sebaik-baiknya tak payah ambil. Sebab itulah sebahagian daripada ulama mengatakan hak yang lebih afdal tak payah ambil. Kalau dia itu adalah maula bagi Rasulullah. Kalau dia itu adalah maula bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Okey, sebagai contoh siapa maula Rasulullah? Contoh kita katakanlah anak cucu kepada Zaid bin Harithah. Kan Zaid bin Harithah adalah bekas hamba yang dimerdekakan oleh Rasulullah. Sama juga mak dia, Ummu Aiman Barakah Al-Habasyiyah, juga hamba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi anak cucu dia adalah daripada bekas hamba, maksudnya dia adalah keturunan daripada bekas hamba abdi yang dimerdekakan oleh Rasulullah. Seterusnya muslimin muslimat ini rahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. وعن سالم بن عبد الله بن عمر عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يعطي عمر العطاء فيقول أعطه أفقر مني فيقول خذه فتموله أو تصدق به وما جاءك من هذا المال وأنت غير مشرف ولا سائل فخذه وما لا فلا تتبعه نفسك رواه مسلم.
Maksudnya daripada Salim bin Abdullah bin Umar. Daripada Salim bin Abdullah bin Umar. Daripada ayahnya. Ayah bagi Salim, iaitu Abdullah bin Umar. Salim di antara fuqaha Madinah. Di antara ulama besar yang dikenali dengan fuqaha'ul Madinah. Di zaman tabi'in antaranya adalah nama dia benda Salim. Salim siapa Salim? Salim ni anak lelaki kepada Abdullah. Siapa Abdullah? Abdullah anak lelaki kepada Umar. Sayyidina Umar sahabat. Anak dia juga sahabat. Salim tak sahabat. Dia tak dang dengan Rasulullah. Dia orang alim. Abdullah bin Umar ni memang cukup hebat. Dia alim. Lepas tu anak dia alim. Lepas tu bekas hamba dia alim, Nafi'. Alim. Ulama besar saja Nafi'. Salim ulama besar saja. Kalau ulama kecil-kecil, ulama besar. Salim termasuk dalam fuqaha'ul Madinah. Fuqaha di Madinah. Dia cerita ni. Daripada Salim bin Abdullah bin Umar, daripada ayah dia. Daripada Abdullah bin Umar. Bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dulu pernah memberikan suatu pemberian kepada Sayyidina Umar. Masa beri pemberian kepada Sayyidina Umar. Ni bagi kepada Sayyidina Umar. Lalu Sayyidina Umar berkata, wahai Rasulullah, berilah pemberian tersebut kepada orang yang lebih fakir daripada aku. Maksud dia afqara min, dia orang yang fakir, Sayyidina Umar ketika itu. Orang susah dia. Maksudnya tak ada benda lagi. Sayyidina Umar, bila Rasul beri kepada dia, dia kata Rasulullah beri kepada orang yang lebih fakir daripada aku. Orang yang lebih memerlukan. Ni suatu sifat yang ada pada Sayyidina Umar sebenarnya adalah hasil daripada didikan Rasulullah. Hasil didikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga kan apabila Rasul beri, dia mikir kepada orang lain, dia rasa ada orang yang lain lebih susah daripada dia, jadi minta daripada Rasul supaya beri kepada orang yang lebih susah. Allah ni sebenarnya adalah sifat yang perlu ada pada kita, setiap orang Islam. Dan lebih-lebih lagi kalau sekiranya orang tu orang yang ada agama. Orang ada agama, orang yang beragama, ustaz, tok guru, mesti kena ada sifat ni. Zaman kita adalah zaman yang fitnah. Zaman fitnah. Apatah lagi, bab-bab duit. Kalau dulu kita kata khianat apa semua sekali tidak melibatkan orang-orang agama. Tapi leni kebelakangan leni, siapakah ada juga segelintir ataupun sebahagian daripada orang agama terlibat dengan pengkhianatan berkenaan dengan duit. Akhirnya orang-orang agama yang amanah terkesan. Betul tak gitu? Akhirnya orang agama yang amanah terkesan. Punca daripada ada segelintir yang mengkhianati. Sebab itulah orang agama kena ada jiwa begini. Kena mengutamakan orang lain. Ketika orang nak bagi kita, tak apa, bagi kepada orang lain. Walaupun kita memerlukan, tapi kita melihat kepada orang lain lebih memerlukan. Adakah golongan yang begini akan mengkhianati barang orang? Tidak mungkin. Faham? Sebab ketika diberi peluang kepada dia, dia lebih memilih untuk beri kepada orang lain berbanding untuk ambil kepada dia. Apatah lagi kalau tidak diberi peluang kepada dia, dia tidak akan khianat. Betul tak gitu? Wallahu a'lam lah. Tapi kalau kita tengok ghalib, begitulah kita kata kalau tengok ghalib. Kalau diberi peluang pun dia tidak ambil, apatah lagi kalau sekiranya tidak diberi peluang. Betul tak gitu? Muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ini sifat yang perlu ada kepada pemimpin. Ini pemimpin mesti kena ada sifat-sifat lagu ni. Tidak kalau pemimpin, ulama, orang agama, sebenarnya sifat lagu ni mesti kena ada pada setiap orang Islam. Cuma kita nak cerita orang yang lebih kesilapan yang dia buat memberi kesan yang besar kepada agamanya, kepada masyarakatnya adalah orang pemimpin, ustaz-ustaz, orang-orang agama. Maka dia lebih kena ada sifat yang begini. Mesti kena utamakan orang lain dalam hal-hal dunia. Jangan kita yang
gaduh ke depan. Supaya kita ada kemuliaan tersebut. Ini dipanggil satu sifat yang cukup mulia. Tetapi Rasulullah buat ganda khabar kepada dia, fayaqul. Maka Rasulullah kata, khudhu fatamawwalu. Ambil. Rasulullah khabar kepada dia, ambil. Lepas tu mu ambil. Mu buat harta benda tu. Ambil. Mu jadikan dia sebagai hartamu. Ataupun mu bersedekah dengannya. Mu ambil, mu nak sipang pun apa, mu nak sedekah pun apa. Jadi Rasulullah tetap suruh dia, Sayyidina Umar ambil. Lepas tu Rasulullah pun khabar kepada Sayyidina Umar. Kalau sekiranya harta yang datang kepadamu, sedangkan mu saat ni tu tidak mengharapkan, tidak pula memintanya. Dak Allah kepala cakap kita, harta hak mari kepadamu, mu dak cakap-cakap tergantung asas sikit. Mu dak lapar. Mu dak pahak ke harta tu, tapi mari orang buat mari kamu, orang wi kamu. Mu dak pahak pun, bukan nak pun. Bukan sungguh dak rebut tu, dak. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kamu ambil. Tapi kalau tidak begitu, mu jangan memperterukkan kemahuan. Okey, boleh faham? Kalau tidak begitu, kalau tidak datang begitu, mu jangan duduk susah duduk cari memenuhi kemahuan. Jadi kalau orang bagi kepada kita tanpa kita meminta, boleh kita ambil, tak ada masalah. Yang jangan adalah benda kita meminta. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam kitab Sahih. Okey, habis kita bab zakat, insya-Allah kita akan minggu depan kita akan masuk dalam bab baru, iaitu bab puasa. Insya-Allah. Walaupun kita habis puasa, baru kita nak masuk dalam bab puasa. Jadi untuk malam ni kita berhenti sini dulu, insya-Allah. Minggu depan kita sambung balik kalau sekiranya dipanjangkan umur. Kita berdoa kepada Allah agar Allah Subhanahu wa taala memberkati pengajian ilmu yang kita adakan pada malam yang mulia ini. Wallahu Subhanahu wa taala a'la wa alam. اللهم حققنا باتباع نبيك محمد صلى الله عليه وسلم ظاهرا وباطنا. اللهم يا غني يا حميد يا مبدئ يا معيد يا رحيم يا ودود أغننا بحلالك عن حرامك وبطاعتك عن معصيتك وبفضلك عمن سواك. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. Bagi berapa dia?